Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Cik Omar daripada UUM Sintok, nombor bateri 265292. Kumpulan kami memilih budaya Minangkabau di Indonesia. Pengenalan. Perkataan Minangkabau adalah merupakan gabungan antara dua perkataan iaitu Minang bermaksud menang dan Kabau adalah kerbau. Nama ini diperolehi dari dalam suatu legenda zaman dahulu. Sekumpulan tentera daripada Jawa datang menyerang Minangkabau berkaitan suatu peristiwa perselisihan antara seorang putera asal dari Jawa dengan kerajaan Minangkabau yang meminta bentuk pengakuan kekuasaan di Melayu. Dalam rundingan, kedua-dua pihak bersetuju untuk menentukan kalah dan menang ditentukan dengan pertarungan kerbau. Orang masyarakat Minangkabau menang dalam pertarungan kerbau. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang terbesar di dunia. Masyarakat ahli-ahli pengkaji berpendapat bahawa adat ini inilah yang menyebabkan kaum lelaki Minangkabau merantau jauh di serata Nusantara untuk mencari kemewahan melalui hasil berdagang. Kanak-kanak masyarakat Minangkabau seawal umur 7 tahun akan meninggalkan rumah untuk mencari ilmu agama serta adat mereka dan tinggal di surau. Apabila mereka sudah dewasa, mereka akan keluar dari kampung untuk menambah lagi ilmu pengetahuan serta pengalaman. Budaya dan adat Minang masih disimpan dan kuat lagi di Negeri Sembilan oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minang sentiasa mementingkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melahirkan golongan penulis, penyair, negarawan, budayawan, ahli fikir serta pedagang dan para ulama. Para cendekiawan menjadi tanah Minangkabau sebagai sebuah kuasa utama bagi mencapai kemerdekaan di Indonesia. Terdapat juga suku Minang di Indonesia, di antaranya suku Pialang, Sikumbang, Tanjuang, Bodi, Kota Cinago, Melayu, Jambak dan majoriti masyarakat Minang di sana masih boleh bertutur dalam bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau ini mempunyai perkataan serupa dengan bahasa Melayu, sebabnya dia masih lagi dalam rumpun bahasa Austronesia. Masyarakat Minangkabau berpegang teguh pada ajaran dan ada yang menganggapkan masyarakat Minang mengikut sistem serta selalu berselisih dengan fahaman Islam yang lebih penting. Ciri-ciri Islam dalam masyarakat Minang mendalam dan hebat. Yang tidak mengamalkan Islam dianggap bukan dan terkeluar dari masyarakat Minang. Adat dan budaya masyarakat Minangkabau bercorak keibuan, di mana perempuan akan bertindak sebagai pewaris kekerabatan dan harta pusaka peninggalan. Datuk Papatih Nas Batang yang mewarisi sistem adat Bodi Cinagio dan Datuk Ketumunggungan mewarisi sistem adat Koto Yalang telah mencetuskan adat ini. Masyarakat Minangkabau iaitu golongan ulama, alim, golongan yang cerdik, pandai dan ninik mamak yang juga dikenali sebagai Tali dan Tiago Siapi. Kedua sistem adat ini saling diguna dalam pembentukan sistem bagi golongan masyarakat Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau menganuti sistem matrilineal dalam hal perkahwinan, pewarisan dan lain-lain. Hakikat kebudayaan yang ada di Minangkabau khususnya menekankan adat Minangkabau bersandarkan syarak sistem syarak serta kitab. Artinya sesuatu yang sesuai dalam Quran bererti sesuai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sobi bin Mubin, nombor matrik 260870. Hari ini saya akan membentangkan tentang nilai budaya kolektivisme di kalangan etnik Minangkabau di Indonesia yang telah kami buat kajian. Masyarakat Minangkabau di Indonesia mengamalkan pelbagai adat dan budaya dalam kehidupan seharian mereka yang telah diwarisi dari zaman ke zaman. Masyarakat Minangkabau boleh dikelaskan sebagai masyarakat yang mengamalkan nilai budaya kolektivisme, iaitu kehidupan yang saling bergantung antara satu sama lain dalam komuniti masyarakat mereka.
Hal ini adalah kerana masyarakat Minangkabau popular dengan mengamalkan aktiviti atau budaya yang suka bergotong royong. Antaranya adalah uh, bergotong royong. Contoh aktiviti gotong royong yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau adalah antaranya panen padi dan juga makan berjamba. Panen padi merujuk kepada aktiviti yang dilakukan dalam proses menuai padi. Proses ini termasuk aktiviti menanam, menuai dan juga membajak sehinggalah kepada menuai hasil padi. Keseluruhan proses ini dilakukan secara gotong royong di antara penduduk kampung ataupun sesuatu kawasan itu. Aktiviti gotong royong yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau yang kedua adalah melalui makan berjamba atau lebih dikenali sebagai makan berapak oleh penduduk Minangkabau di Malaysia. Tradisi ini diwarisi dari daerah Sumatera Barat. Aktiviti ini merujuk kepada satu kumpulan yang berkumpul di satu ruang dan menikmati juadah bersama-sama. Aktiviti ini dijalankan bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara saudara sesama manusia dan tanda keakraban kumpulan yang berketurunan Minang. Aktiviti makan berjamba atau makan berapak dipercayai berasal dari Sumatera Barat. Nilai budaya yang seterusnya adalah uncertainty avoidance, iaitu merujuk kepada bagaimana sesuatu etnik menerima sesuatu perkara itu terjadi dan juga tindakan yang diambil bagi menangani masalah itu terjadi. Dari segi adat, resam masyarakat Minangkabau dikenali sebagai masyarakat yang sangat menitik berat akan adat yang diwarisi dari zaman nenek moyang. Sebagai contoh, adat dalam perkahwinan bagi masyarakat Minangkabau di Indonesia, pihak perempuan berhak memilih dan mencadangkan lelaki yang hendak dikahwini. Dari aturan dalam proses perkahwinan, masyarakat Minangkabau dilihat mengamalkan nilai uncertainty avoidance yang tinggi apabila mengamalkan adat yang tersusun dalam proses perkahwinan. Assalamualaikum, nama saya Kamil Mahdi bin Kamarul Zaman. Nombor matrik saya 265306. Okey, saya ingin menerangkan dimensi nilai oleh Hotspur yang seterusnya, iaitu power distance. Power distance ni bermaksud kepercayaan oleh sesuatu budaya yang masyarakat ataupun penerimaan masyarakat tersebut terhadap sesuatu kuasa yang boleh dikatakan ianya ni tak seimbang. Okey, kalau nak lebih faham, ialah apabila setengah budaya masyarakat mereka menganggap seseorang itu mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada seseorang lain berdasarkan status sosial mereka. Contohnya jantina, umur, pendidikan yang seseorang itu dapat, malah latar belakang seseorang itu. Contohnya pencapaian seseorang individu tu ataupun yang lainnya. Antara maksud lain ialah seseorang itu mempunyai pengaruh yang kuat di mana ia dapat mempengaruhi orang lain, menjadikan beliau seorang pemimpin. Contohnya contoh kita ambil sebagai yang Minangkabau ni. Bagi masyarakat Minangkabau, kita dapat lihat bahawa mereka mengamalkan tingkat kuasa yang lebih tinggi. Kalau istilah lain dia panggil high power distance. Hal ini dalam masyarakat Minangkabau, mereka mempunyai pemimpin ataupun lebih dikenali sebagai pengulu lah. Pengulu ni dia berkuasa dan menjalankan tugas dia dalam memimpin kaum dan juga ada adat di Nagari. Nagari ini tempat asal Minangkabau tu di Indonesia. Jawatan pengulu ni adalah jawatan turun-temurun dari keturunan mereka tau. So berdasarkan nasab di sebelah ibu. Tu menarik tu sebab sebelah ibu, dia bukan sebelah bapa. Selain itu, pengulu dalam masyarakat Minangkabau bertanggungjawab dalam memimpin dan membimbing anak-anak buahnya. Pengulu atau pemimpin mereka juga dikenali sebagai datuk, dan untuk menjadi seorang pengulu mereka perlu memenuhi syarat yang telah diletakkan menurut kaum Minangkabau lah, di mana seseorang itu haruslah seseorang yang baik, kira orang iktiraf dia baik lah kan di tempat tu, ataupun sudah pun baliak dan juga berakal, mempunyai ilmu dan syarat yang lain. So contohnya dia boleh dalam apa-apa ilmu yang orang lain tak dapat kan. So dia ada kelebihan lah. Selain itu, pengulu Minangkabau ni juga dia perlu menggalas tanggungjawab yang besar dalam kalangan masyarakat Minangkabau lah. Mereka perlu memimpin, memelihara
serta melindungi rakyat mereka agar rakyat dan masyarakat Minangkabau ni sentiasa merasa tenang dan juga aman. Okey, malahan pula untuk menjadi seorang pengulu atau pemimpin masyarakat Minangkabau ni, seorang itu harus memiliki ciri-ciri, iaitu seorang yang bercakap benar. Okey, trusted, boleh dipercayai, cerdik, pandai dan juga seorang yang jujur. So nak jadi pengulu di nagari tu ataupun di tempat Minangkabau, kita perlu, bukan kita lah, maksudnya seseorang itu perlu ada sifat-sifat yang baik, amanah, jujur dan sebagainya. Okey, seterusnya ciri-ciri masculinity. Okey, masculinity pula bermaksud sejauh mana ciri-ciri maskulin tu dan juga feminin yang ditunjukkan dalam sesebuah masyarakat Minangkabau. Sebagai contoh, maskulin dikenali sebagai sebuah nilai yang dominan dalam masyarakat, di mana ianya berkaitan nilai kelakian seperti apa yang kita dapat lihat. Lelaki ni mempunyai perwatakan yang tegas, saingan dan juga pewarisan harta benda. Manakala feminin, bagi feminin pula, perempuan pula, ianya berkaitan dengan kesopanan dan menjaga kebaikan dan menjaga kualiti hidup yang seimbang. Dalam masyarakat Minangkabau, mereka lebih mendorong ke arah masyarakat yang feminin kerana kebudayaan masyarakat Minangkabau ni dia lebih kepada bersifat keibuan. So dia pentingkan wanita lah. So malah ia lebih dikenali sebagai masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia kerana harta pusaka yang diwarisi melalui nasab sebelah ibu, bukannya sebelah bapa. So apa-apa pun harta pusaka sebelah ibu, bukan sebelah bapa. Kalau kita sebelah bapa, so yang ni dia bukan terbalik, dia ikut nasab belah ibu. So hal ini menyebabkan ada beberapa pendapat yang mengatakan adat yang telah lama diikuti ini menyebabkan kaum lelaki masyarakat Minangkabau merantau keluar daripada masyarakat mereka ke Nusantara untuk mendapatkan kemewahan sendiri dengan berdagang atau mencari ilmu. So banyak lelaki yang Minangkabau ni dia keluar merantau, pergi ke negara lain ke, pergi ke Nusantara lain ke untuk lebih berdikari lah. So kalau kita tengok mereka ni ciri-ciri lelaki ni yang lebih berdikari lah, dan juga lebih gagah sebab mereka pandai untuk, kan, cerdik dan sebagainya untuk cari rezeki. Okey, harta pusaka masyarakat Minangkabau selalunya akan jatuh kepada anak perempuan. Maka anak perempuan lebih berhak ke atas harta pusaka tersebut, macam yang saya cakap tadi, berbanding anak lelaki. Adat ini telah lama diamalkan secara turun-temurun sehingga ke hari ini kita masih lagi dapat lihat adat-adat Minangkabau pada hari ini di Negeri Sembilan. Okay, contohnya di negara kita boleh tengok di Negeri Sembilan yang ada suku-suku dan sebagainya tu, kan, yang masih lagi dikekalkan dan diamalkan hingga hari ini. Dan anak lelaki tidak berhak dalam mendapatkan warisan daripada ibu bapa mereka. So anak lelaki memang tak ada hak langsung lah. Harta pusaka keluarga masyarakat Minangkabau hanya jatuh kepada anak perempuan kerana bertujuan untuk melatih dan menuntut lelaki Minangkabau supaya lebih berdikari dari segi kewangan dan supaya mereka lebih tidak bergantung kepada ibu bapa mereka, macam saya cakap tadi. Sementara itu, urusan agama juga dan urusan politik harus dilakukan oleh kaum lelaki. Tapi pada hari ini, setengah kaum wanita juga turut melibatkan diri dalam urusan hal politik dan juga agama. Kalau kita lihat dulu, zaman dulu memang tak ada perempuan untuk melibatkan hal agama dan juga politik. Tapi sekarang mungkin dah era teknologi, kan. Dah tukar sebab malahan dan ni pun wanita pandai, banyak yang pandai, yang cerdik, kan, yang terpelajar. Okey, tambahan juga okey, ini saya nak cerita tentang antara keunikan wanita-wanita Minangkabau. Antara keunikan masyarakat Minangkabau adalah seorang gadis Minang yang telah balik ataupun cukup umur untuk berkahwin, dan mereka berkeinginan untuk berkahwin, mereka harus membeli dah bakal pasangan mereka dengan harga yang diletakkan dan dipersetujui oleh bakal suaminya sendiri. So kalau kita yang kena pergi bagi mas kahwin dan sebagainya untuk perempuan, tapi Minangkabau dia terbalik sebab Minangkabau kena beli laki pula. Malahan juga keluarga pengantin perempuan harus berbesar hati dalam membiayai segala perbelanjaan keperluan dalam perkahwinan mereka. Apa yang dijalankan ini masih lagi kukuh dipegang dan diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, terutama sekali di Padang di Padang Pariaman. So inilah keunikan dia, sebab
perempuan pula nak kena beli lelaki kan. So kalau kita di sini, kalau perempuan beli lelaki, kita heran lah. So di sana bukan. Di sana memang dah jadi kebiasaan untuk kalau kat sini kita yang pergi minang perempuan kan. Apa-apa pun lelaki akan pergi minang perempuan dan sebagainya, mas kahwin dan sebagainya hantaran. Kat sana dia bukan terbalik, dia jadi kebiasaan orang sana. Mungkin mereka tengok kita, mereka pelik pula kan. So mereka belah perempuan yang akan sediakan segalanya untuk belah lelaki dan membiayai perbelanjaan. Okey, sekian daripada saya untuk power distance dan juga masculinity. Okay, saya serah kat kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Kamil. Nama saya Wak Ahmad Kamal Faisal bin Ahmad Johari, matrik nombor 26102, akan menjelaskan kesimpulan. Nilai yang terdapat dalam budaya Minangkabau merupakan adat yang disusun sejak dulu lagi. Individualism merupakan budaya yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri berbanding kepentingan kumpulan. Penduduk yang tinggal di luar bandar lebih bersifat individualism berbanding penduduk yang tinggal di bandar. Uncertainty avoidance bermaksud sejauh mana masyarakat mengelakkan ketidakpastian atau menerima situasi yang tidak berstruktur, tidak jelas dan tidak dapat diramal. Masyarakat Minangkabau mempunyai tahap yang tinggi terhadap high uncertainty avoidance. Contohnya bagi masyarakat luar bandar, orang tua masyarakat ini banyak mengimplementasikan beberapa peraturan dan hukum dalam rumah. Power distance pula ia berkaitan dengan sejauh mana sesebuah masyarakat menyukai kuasa dalam hubungan. Institusi dan organisasi diagihkan secara sama rata. Di kawasan pedalaman, golongan tua Minangkabau cenderung menerima adanya hierarki berbanding penduduk di bandar yang menolak hierarki. Masculinity merujuk kepada sejauh mana nilai dominan dalam sebuah masyarakat adalah berorientasikan lelaki. Budaya menekankan ciri-ciri lelaki seperti bersifat asertif, bercita-cita tinggi dan suka bersaing. Anak yang lahir di Minangkabau dikatakan adalah lebih maskulin bagi ibu bapa yang berketurunan Minangkabau. Elemen berpersaingan amat dititik beratkan, iaitu mereka mengajar anak-anak mereka bersaing secara sihat. Sekian, terima kasih.